Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti biasa kita sama-sama bertemu di dalam siaran langsung kita pada pagi ini. Alhamdulillah, kita masih lagi duduk di dalam lingkungan satu bulan yang sangat-sangat mulia di dalam agama Islam kita, adalah bulan Ramadan, dan bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat. Dan bulan ini juga adalah digalakkan kepada umat Islam seluruh dunia supaya kita menunaikan ibadah puasa, menjadikan satu tutup teh ditaklifkan ke atas umat Islam yang ditaklifkan atas dia untuk berpuasa. Baiklah sidang penonton muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berbicara perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah puasa kita, dan kita telah pun bicara perkara-perkara yang menyebabkan puasa kita tu batal. Beberapa perkara dah kita bercara masa telah lepas mari dah baru ni. Beberapa golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri kebebasan kepada mereka untuk nak puasa ataupun tak si puasa di dalam bulan Ramadan ni. Allah Taala bagi keluasan kepada mereka, kelonggaran kepada mereka, beberapa golongan yang telah kita sebut lepas mari dah. Ya, kemudian kita masih lagi dok berbicara satu hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa kita ni, iaitu hukum bagi seseorang suami yang menjimakkan isteri dia pada siang hari dalam bulan Ramadan. Maka kita telah bahas kemarin bahawasanya jika dia jimak isteri dia pada waktu malam daripada bulan Ramadan, maka hukum dia adalah mubah, sebagaimana kita telah bahas mari dah. Dan kita telah kata bahawa ni jimak dalam bulan Ramadan ni dia ada dua kondisi. Satunya jimak pada waktu malam bulan Ramadan ni, lepas tu selagi pula jimak waktu siang hari daripada bulan Ramadan. Jadi muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum ataupun hukuman yang dikenakan ke atas seorang suami yang apabila dia jimak isteri dia pada siang hari dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok dalam fatwa seorang ulama, iaitu Muhammad Saleh Al-Munajjid, dia asal daripada ulama Palestin. Kemudian dia seorang ulama yang alim di segi tafsir Quran dan al-muhaddis, dan juga ulama alim di segi fiqh. Kalau kita tengok dalam fatwa-fatwa dia, kita terdapat beberapa hukum yang dikenakan ke atas orang yang jimak isteri dia pada waktu siang hari dalam bulan Ramadan.
Baiklah, mari kita sama-sama mari dengar, kita sama-sama mari perhati, mudah-mudahan kita akan dapat menambah ilmu pengetahuan kita yang hukum yang berkaitan dengan perkara ini. Kata dia di dalam Al-Fatawa dianya, hukum bersetubuh ataupun berhubungan suami isteri dalam bulan Ramadan pada waktu siang hari ini. Hukum dia adalah setelah sepakat ulama-ulama fiqh, telah bersepakat ulama-ulama fiqh semua, khususnya ulama a'immah arba'ah ni, mengatakan hukum adalah haram. Hukum adalah haram. Maka tidak boleh sekali-kali untuk seseorang itu nak melakukan persetubuhan ataupun jima' dengan isteri dia pada waktu siang hari. Dengan keadaan dia sengaja, dengan keadaan dia sengaja. Ataupun ada juga setengah daripada pendapat ulama kata bagi mereka yang tidak diwajibkan puasa ke atas dia, setengah daripada ulama lah, tapi sedikit daripada ulama, khususnya kepada orang musafir, orang yang sakit ni, dengan sebabkan puasa itu diberi kelonggaran pada dia tu, dia nak puasa pun tak apa, tak si puasa pun tak apa, maka kalau dia pilih untuk tidak berpuasa pada siang hari dalam keadaan dia sakit ataupun dalam keadaan dia dalam keadaan dia musafir, maka berlaku jima' di antara suami isteri kepada mereka ini adalah tidak dikirakan salah untuk mereka, kerana dia tidak berpuasa. Ini pendapat yang sikit daripada ulama yang mengatakan. Adapun kebanyakan ulama yang mengatakan orang yang jima' isteri dia pada waktu siang hari dalam bulan Ramadan ni telah sepakat ulama kata adalah haram. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan mubah ataupun dibolehkan. Cuma yang ada sikit pertikaian, di sini ada sikit pertikaiannya, hukum ni dikenakan ke atas mereka tu hukumnya adalah kifarat, bayar denda. Dan denda bagi orang jima' isteri pada siang hari ni adalah dalam ulama fiqh dia panggil kifaratul uzma ataupun kifaratul kubra. Dia kena bayar denda yang besar. Dia kena bayar denda yang besar. Apakah hukuman ataupun denda bagi orang yang jima' isteri pada siang hari dalam bulan Ramadan ni? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok dalam laman web yang dikeluarkan oleh seorang ulama, tokoh ulama, iaitu Muhammad Saleh Al-Munajjid. Dia kata hukum ataupun sepakat ulama khususnya ulama a'immah arba'ah mengatakan hukum dia kena adalah bayar kifarah. Bayar kifarah. Gapo dia kifarat dianya? Kifarat dia ni kalau kita tengok semua ulama-ulama berdasarkan kepada satu hadis. Yang mana hadis ni hadis yang dikeluarkan diriwayatkan daripada Abu Hurairah, hadis ni kata Abu Hurairah kata satu ketika kami duduk bersama-sama dengan puak-puak kami ataupun para sahabat ni. Dan Nabi SAW pun juga ada bersama-sama dengan kami. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang mengisytiharkan, kata dia telah pun binasa, telah melakukan satu pengkhianatan. Dia bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah melakukan satu pengkhianatan. Maka Rasulullah SAW pun tanya pada dia, apakah kesalahan kamu yang boleh kamu ni mengisytiharkan diri kamu telah melakukan satu kesalahan? Maka dia kata, saya telah jima' isteri saya dalam
waktu siang hari dalam bulan Ramadan. Sedang penonton muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dia sebentar dia. Kemudian Rasulullah pun kata pada dia, terus tanya, adakah kamu ni mampu untuk nak merdekakan seorang hamba? Boleh ke tak? Mana kamu ni nak membebaskan seorang hamba? Kerana pada masa sahabat-sahabat dulu ni masih ada lagi sistem perhambaan. Rasulullah tanya dia, adakah kamu ni mampu ataupun boleh tak kamu untuk nak lepas daripada nak tebus daripada kesilapan kamu yang kamu jimat isteri kamu pada waktu siang hari dalam bulan Ramadan ni? Boleh tak kamu nak merdekakan seorang hamba? Maka dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak mampu dah, disebabkan dia seorang miskin. Kemudian Rasulullah tanya pula, adakah kamu mampu untuk nak nak puasa berturut-turut selama 2 bulan? Boleh tak kalau puasa makna puasa ni berturut-turut dalam masa 2 bulan dah. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya pun tak mampu juga nak buat perkara ni. Maka Rasulullah tanya lagi, adakah kamu ni mampu untuk nak memberi makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang miskin? Maka dia berkata, ya Rasulullah, kami tak mampu juga. Tiga-tiga jadi tak mampu belaka. Merdeka hamba pun dia tak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut pun dia tak mampu. Dan selagi pula dia nak beri makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang pun dia tak mampu. Setelah Rasulullah SAW dengar jawapan dia tiga-tiga ni, Rasulullah pun duduk dia. Kemudian orang tu pun becek dalam majlis sikit. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, pada saat-saat pada ketika itu marilah seorang Arab bawa satu hadiah kepada Rasulullah bubuh dalam satu bekah. Duduk dalam satu bekah tu, dia mari hadiah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun tengok di dalam bekah tu ada buah tamar. Setelah Rasulullah dapat hadiah daripada seorang saat ni, Rasulullah pun panggil, mana orang hak saat ni? Orang hak dia kata dia jimat isi dia pada waktu siang hari bulan Ramadan, duduk mana ni? Maka dia pun dengar, panggil Rasulullah. Dia kata, saya ya Rasulullah, saya duduk sini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata, nah, mau ambil barang semua ni, mau pergi buat sedekah. Mau ambil barang dalam kotak semua, dalam bekah ni. Bekah tu, kalau kita tengok dalam satu riwayat hadis kata, bekah yang dibuat daripada pelupuh tamar. Kalau kita tengok orang zaman dulu gitu, ambil pelupuh daunnya ke apa, dia jale buat sebagai seperaga. Dia tu buat daripada pelupuh tamar, dalam tu isi buah tamar. Rasulullah kata, mu ambil ni mungkin sedekah pada orang lah. Ambil dia sedekah pada orang. Pada dia saat ni tanya Rasulullah pula. Kadang-kadang kita tengok para sahabat ni terlalu jadi Kang dengan Rasulullah ni jadi biasa, kecek pun biasa. Ataupun dengan sebab dia tu jadi tak tahu sungguh. Dia kata, ya Rasulullah, kami nak pergi sedekah pada siapa ni? Adakah boleh kami sedekah orang yang nak sedekah kepada orang yang lebih miskin daripada kami ke? Dia kata. Rasulullah kata, benarlah kamu pergi sedekah kepada orang yang miskin lebih daripada kamu. Dia pun royak, ya Rasulullah, sesungguhnya dalam kampung kami tu tak ada dah orang nak lebih miskin daripada kami. Mana orang nak lebih sesak daripada kami, tak ada dah. Maka keluarga kami yang paling miskin sekali. Rasulullah tahu kalau gitu, mungkin sedekah kepada keluarga kamu sendirilah. Jadi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulama-ulama ambil hadis ni buat sebagai dalil mengatakan
hukum yang dikenakan kepada orang yang jimuk isteri dia pada siang hari dalam bulan Ramadan ni adalah hukum dia kena bayar kifarat supaya saat ni. Yang pertamanya, kalau dia boleh bebaskan seorang hamba, dia mesti bebas seorang. Dia tak boleh pilih di antara tiga ni. Dia kena mengikut dengan cara tertib dia. Kalau dia mampu bebas seorang hamba, maka dia kena membebaskan seorang hamba. Kalau dia tak mampu, baru dia boleh turunkan tahun yang kedua ni, iaitu dia mesti puasa berturut-turut. Puasa berturut-turut selama 2 bulan. Dan kalau dia tak mampu pula tu, maka dia kena memberi makanan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. Jadi semua ulama ittifaq kata hukum dia kena bayar kifarah. Dia bayar kifarah. Maka di sini, kalau kita tengok di zaman kita selaning ni, hukum kifarah hak mula-mula saat ni tu, iaitu membebaskan seorang hamba tu. Jadi sistem perhambaan di zaman kita lah ni tu dia tak ada dah hamba, tak ada dah lah makna sistem hamba tu. Maka diboleh kita pilih kepada kifarat yang kedua saat ni, iaitu puasa berturut-turut dalam bulan Ramadan. Kerana pada masa sekarang ni hamba dia tak ada dah, tak serupa di zaman Rasulullah mula ada hamba, boleh bebas hamba. Kita pernah dengar dalam satu masalah ni untuk nak melepaskan satu nazar dia ataupun apa ni, kadang-kadang sahabat tu dia membebaskan seorang hamba dia ataupun dua orang hamba dia. Tapi disebabkan pada zaman kita ni sistem hamba tak ada dah, maka kita boleh leran hidup kepada hukum yang kedua, iaitu puasa daripada bulan yang lain-lain 2 bulan berturut-turut. Dah kalau tak mampu barulah boleh yang ketiga. Nah, itu adalah hukum kifarah bayar denda kepada mereka yang jimuk isteri mereka di dalam bulan Ramadan. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pertikaian pula, ada khilaf pendapat di antara ulama-ulama kata bayar kifarat ni dikenakan kepada suami saja ke ataupun kepada isteri kena juga. Mana kata hukum saat ni lah, hukum puasa 2 bulan berturut-turut ataupun memberi makan kepada orang miskin 60 hari ni, siapa dia yang akan bertanggungjawab di antara suami isteri saat ni. Sedangkan jimuk saat ni berlaku dia dalam 2 pihak, suami dan isteri, dan waktu yang diharamkan pula waktu siang hari bulan Ramadan. Kemudian apabila kena bayar kifarah saat ni, siapa dia yang kena bayar? Adakah suami saja yang diwajibkan atasnya kena bayar kifarah, ataupun isteri saja yang diwajibkan untuk kena bayar kifarah, ataupun suami saja ataupun dua-dua kena bayar kifarah? Maka di sini ada sikitlah selisih pendapat ulama-ulama fiqh kita ni. Khususnya ulama a'immah arba'ah dan ulama-ulama muzhab yang lain lagi pula ada selisih pendapat. Kalau kita tengok pada pendapat Imam Syafi'i rahmatullah alaih, demikian juga tersebut di dalam kitab Al-Bajuri dan dalam kitab-kitab fiqh yang lain, kita boleh rujuk tengok dalam kitab fiqh bahawasanya bayar denda saat ni, kifarat saat ni hanya dikenakan kepada atas suami saja. Adapun kepada isteri tidak dikenakan kifarat. Tidak kena kifarat dia. Cuma puasa dia tu adalah batal puasa dia. Batal puasa. Adapun muzhab yang lain, muzhab Abu Hanifah, muzhab Imam Malik, muzhab Ahmad Ibn Hanbal dan muzhab-muzhab yang lain lagi, bahawasanya pendapat mereka ada bertetangga sikit daripada muzhab Syafi'i. Mereka mengatakan bayar kifarah saat ni dikenakan kepada suami dan isteri dia. Tetapi kalau kita tengok di dalam fatwa Muhammad Saleh Al-Munajjid tadi, dia kata
bagi isteri yang nak kena bayar kifarah saat ni, dia bergantung kepada keadaan pula. Kalulah keadaan yang satu masalah, dia kena kepada suami saja. Dan kalulah ada berkaitan dengan isteri sekali kena juga. Nah, lepas tu dalil yang mana? Dalil dia kata, dalil mendapatkan daripada hadis yang sama tadi lah. Yang mengatakan isteri berkena, suami berkena juga. Salah satu daripada dalil yang mereka ni kata isteri berkena bayar kifarat juga, mereka mengikut pada am khusus, khusus mul'am. Sebagaimana mereka katakan, apabila hukum ini dikenakan ke atas suami, maka dia kena juga kepada atas isteri, kerana dikirakan suami itu di bawah dia adalah isteri. Suami kena, isteri pun kena juga. Ini salah satu alasan bagi mereka. Dan mereka yang berdalil dengan hadis ni, dia kata pada hadis yang kita baca tadi, Rasulullah tidak tanya seorang saat ni berkenaan dengan isteri dia. Rasulullah kata, kamu kena bayar kifarah ataupun kena bayar kifarat saat ni dengan mendekakan seorang hamba dan puasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga pula memberi makan kepada orang miskin selama sebanyak 60 orang saat ni. Rasulullah bagi keterangan ataupun bagi maklumat saat ni kepada suami saja. Sedangkan kepada isterinya Rasulullah tak ada sebut dak, tak ada kecek sebut dak. Maka apabila Rasulullah tak sebut saat ni, maka dia kata hukumnya tidak dikenakan kepada isteri. Ni jadi selisih sinilah. Hak lain kata apabila suami kena, isteri pun kena juga. Hak kata isteri tak kena kerana Rasulullah tidak ada sebut dalam hadis ni dak kepada isteri, cuma royak bagi penerangan kepada suami saja. Maka di sini Muhammad Saleh Al-Munajjid dia kata, bagi dia ni, dia kata dia tengok kepada kondisi ataupun tengok dalam keadaan pula. Keadaan isteri lagu mana, dia kata. Kalulah berlaku persetubuhan di antara suami isteri, jadi makna sama-sama reda. Isteri pun reda, suami pun reda. Jadi sebab-sebab berlaku jima' saat ni, maka dua-dua reda dah. Suami pun reda, isteri pun reda. Maka apabila berlaku keadaan reda di antara dua pihak saat ni, maka kifaratnya dikena pada kedua-duanya. Ini satu pendapat yang ditarjihkan oleh seorang ulama yang kita kata saat ni. Kemudian kondisi yang keduanya, apabila berlaku jima' saat ni pada waktu siang hari, hanya berpunca kepada suami saja, sedangkan isteri dia tidak reda. Isteri tak ada reda dah. Isteri dia tak ada reda. Apabila tidak reda saat ni, maka hukum kifarah saat ni hanya dikenakan kepada suami saja, tidak dikenakan kepada isteri. Sini mengikut kepada kondisi ataupun keadaan saat ni. Ataupun keadaan saat ni. Dan yang jadi perselisihan lagi pula, katanya hukum seseorang saat ni jima' isteri dia dalam bulan Ramadan saat ni, waktu siang hari saat ni, maksud jima' saat ni adalah tujuan dianya untuk nak memuaskan nafsu dia, untuk nak memuaskan nafsu dia. Maka kalulah untuk nak memuaskan nafsu dia saja saat ni, maka kita tengok kepada satu keadaan yang lain pula. Kalau sekadar untuk nak memuaskan nafsu saja, maka dia bukan hanya kepada jima'. Berlaku satu perkara-perkara yang boleh memuaskan nafsu selain pada jima' pun ada juga. Ataupun jima' saat ni, jima' dengan isteri dia, ataupun jima' dengan yang lain, dengan binatang, ataupun jima' dengan mayat dan sebagainya.
berlaku jimok juga, ataupun jimok di antara laki dengan laki, ataupun perempuan dengan perempuan. Jadi semua saat ni, pelaku-pelaku semua saat ni bertujuan untuk nak memuaskan nafsu dia. Maka di sini ulama ada perselisihan pendapat. Bahawasanya ada setengah daripada ulama kata, kalulah dapat memuaskan nafsu dia selain daripada jimuk dengan isteri dia, katakanlah dengan cara onani, ataupun orang panggil nakhuliyat, ataupun jimuk lelaki dengan lelaki, ataupun perempuan dengan perempuan, ataupun jimuk seseorang itu dengan binatang, ataupun jimuk seorang itu dengan mayat dan sebagainya. Maka apabila berlaku benda lagu ni, maka dia tidak dikenakan kifarat. Katanya tidak dikenakan kifarat. Kerana hukum yang dikenakan kifarat itu hanya jimuk kepada isteri dia dan melalui memasukkan zakat ke dalam farat. Dan maka apabila berlaku jimuk suami isteri dan memasukkan zakat dia ke dalam farat, maka jimuk lagu ni lah dikirakan sebagai hukum dia kena bayar kifarah. Ataupun jimuk yang selain daripada saat ni, kita kata saat ni onani, ataupun laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ataupun jimuk dengan binatang, saat ni dia tidak kena bayar kifarah. Cuma dia berlaku satu perkara yang haram. Berlaku perkara yang haram dan batal puasa dia, maka dia tidak kena ada bayar kifarah. Ataupun suami isteri saat ni, dia jimuk waktu siang hari melakukan satu perkara yang haram, dan dia juga batal puasa dia dan dia kena bayar kifarat. Ni ada sikit perselisih di antara ulama-ulama. Maka setengah ulama kata tak kira jimuk dengan isteri ke, jimuk dengan binatang ke, ataupun onani ke, ataupun dia jimuk laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau binatang semua ni. Kerana apa? Dua semua-semua tu, hukum dia adalah haram dan batal puasa dia, dan semua kena bayar kifarah. Kerana dia kata lagu mana? Karenanya pada hukum batal puasa yang asal dianya adalah dia makan waktu siang hari. Makan dan minum waktu siang hari. Maka masalah makan ni tidak ditentukan makan gapo-gapo dak. Bukan kata makan rojok berbatal puasa, makan nasi berbatal puasa. Minum air tebu baru batal puasa. Kalau minum air sejuk tak batal puasa. Makan nasi batal puasa. Kalau makan kuih tiaw tak batal puasa. Jadi tidak. Jadi maksud batal puasa ni, makanlah gapo-gapo pun batal puasa belaka. Minumlah jenis mana-mana pun batal puasa belaka. Asalkan makan ni ataupun minum mesak ni masuk dalam runggut. Maka dalam masalah jimuk ni pun tujuannya jimuk untuk nak memuaskan nafsu. Maka asalkan dapat memuaskan nafsu, tak kira lah jimuk dengan isteri ke, jimuk dengan cara onani ke, jimuk dengan cara binatang, laki dengan laki, perempuan ke, kerana semua tujuannya untuk nak memuaskan nafsu. Maka hukum dianya adalah batal puasa dan melakukan satu perkara yang haram, dan dia kena bayar kifarah dia kebalah. Ni khilaf perselisih di antara ulama-ulama. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sedikit sebanyak kupasan ulama-ulama. Dan kalau kita nak terjehkan kepada mazhab Imam Syafi'i kita, iaitu masalah hukum kifarah ni, bayar kifarah ni adalah seperti mana memberi makan kepada orang miskin ataupun puasa 2 bulan berturut-turut ni, kifarah ni hanya kepada suami saja, tidak dikenakan kepada isteri. Baiklah, satu lagi masalah yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu masalah mana? Masalah kifarah yang
yang kedua saat ni, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi lagu mana ni maksud puasa 2 bulan berturut-turut ni? Nah, maka di sini ada juga selisih pendapat di kalangan ulama-ulama. Ulama yang pertama kata kena puasa 2 bulan berturut-turut ni, maka tidak boleh dia berhenti walaupun sehari dah. Tak boleh nak berhenti walaupun sehari. Kalau dia berhenti sehari, berarti dia kena ulai kelik semula. Katakanlah dia puasanya habis dah sebulan, cukup dah sebulan. Kemudian masuk bulan yang kedua pula, ada 3 hari dah nak habis. Tapi dia pergi berhenti situ. Kalau berhenti situ, maka dia kena ulai kelik satu semula pula. Dan kiraan bulan dia nak puasa ni kena kiraan bulan Qamariyah. Sebagaimana bulan kita puasa bulan Ramadan itu tengok anak bulan. Tidak boleh kira dengan cara kalendar. Tidak boleh dengan kalendar. Mana di kalendar ni kita tengok tepat 1, 42, 43, 30 hari. Kemudian bulan kedua pula 30 hari tu mengikut patiting tu dah. Tapi dikandaki 2 bulan sini mengikut bulan Qamariyah. Makna kena tengok anak bulan. Mula daripada tengok anak bulan. Kalau kita nak puasa dah ada bulan Rajab, kita tengok anak bulan Rajab. Kemudian habis bulan Rajab, masuk tengok dah bulan Syakban pula. Tengok anak bulan Syakban. Itu mengikut 2 bulan berturut-turut. Maka pendapat pertama saat ni kata tak dapat tidak kena 2 bulan berturut-turut. Tak boleh putus-putus dah. Ni agaknya berat sikit lah dah. Ni agaknya berat sikit. Kalau kita tengok pada pendapat yang pertama ni. Adapun kalau kita tengok pendapat yang kedua ni, dia ringin sikit pada kita. Bagi orang yang kena kifarah, yang kena puasa 2 bulan ni, dia ringin sikit. Lagu mana? Nah, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tetapi, kalaulah ada di celah-celah tu uzur syar'i. Uzur syar'i. Seperti mana kata dia dalam keadaan sakit. Sakit ni jadi tak mampu untuk berpuasa. Sakit tak mampu untuk berpuasa. Ataupun dalam keadaan dia musafir. Kerana musafir ni dibeli kelonggaran untuk dia berbuka puasa. Ataupun seorang perempuan yang sedang mengandung. Ataupun seorang perempuan yang sedang memberi susu kepada anak dia. Nah, ataupun celah-celah tu berlaku kepada hari-hari yang diharamkan puasa. Nah, ni makna perkara-perkara saat ni dikira sebagai uzur syar'iyah. Maka dia boleh tinggal puasa saat ni. Tak apa, dia tinggal puasa boleh, putus boleh. Dengan sebab didatangkan ke uzur syar'i pada dia saat ni. Maka dia boleh tinggal puasa saat ni. Dan apabila selesai, habis dah syariat, uzur syariat saat ni, maka dia sambung mula. Dia kira ke mana? Kira sambung hari semula pula. Dia tidak kena ulai kelik satu semula dak. Ini pendapat yang kedua. Karena alasan dia kata ke mana? Karena dia kata tidak mungkin untuk orang nak boleh puasa 2 bulan berturut-turut. Tak ada siapa dia boleh buat. Karena apa? Karena kadang-kadang di celah tu ada hari ada hari yang diharamkan puasa, sebagaimana hari raya diharamkan puasa, dan hari-hari yang lain lagi. Ataupun kadang-kadang tak tahu mana 2 bulan, kadang-kadang jatuh sakit, kadang-kadang itulah inilah. Maka uzur saat ini dikirakan uzur syar'i. Maka boleh dia berhenti. Kemudian apabila selesai daripada habis uzur syar'i saat ini, dia boleh kira bila sambung daripada hak dia puasa. Hak lepas mari dah banyak mana. Kata kalau puasa 20, walaupun dia berhenti pada masa tu 10 hari, maka lepas dah 10 hari, dia bila mana? 20 mata hari yang ke-21 hingga sampai seterusnya. Begitulah. Dan ini adalah satu pendapat ulama yang memberi kemudahan kepada kita. Ala kulli hal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok sini adalah agama Islam ni adalah satu agama yang nak beri kemudahan kepada pengikut dia. Dan kerana apakah lagi berkaitan dengan ibadah puasa ni, Allah Subhanahu wa taala bagi kemudahan kepada kita sangat banyak lagi.
Karena Allah Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran kata, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendakkan kita ni untuk kemudahan kepada kita, dan Allah Subhanahu Ta'ala tidak menginginkan kita kepada kepayahan dalam kita menjalankan ibadah puasa. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah sikit sebanyak yang hukum yang berkaitan kepada orang yang berlaku persetubuhan dengan isteri dia dalam bulan puasa pada waktu siang hari bulan puasa. Dan mudah-mudahan kita dapat dengar sikit dengan cara ringkas dia. Dan kalau kita ingin tengok dengan cara lebih lanjut lagi, iaitu kita cuba-cubalah tanya ulama-ulama yang berdekatan dengan kita, dan tentang perkara-perkara. Kita jangan malu perkara ni, kita jangan malu tanya. Dan saya rasa jarang orang lah sikit nak bagi penerangan di dalam secara langsung ataupun dalam video YouTube dan sebagainya, dalam Facebook dan sebagainya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan jima' dengan isteri pada waktu siang hari ni masa jepun jarang sikit lah. Tapi oleh kerana perkara ni walaupun kita tidak diinginkan untuk berlaku perkara ni, mana tahu satu hari takutnya jadi berlaku perkara ni, maka apabila berlaku kepada orang-orang yang duduk dekat dengan kita, jiran kita ataupun adik-adik kita, maka kita boleh ambil lah pendapat-pendapat ulama yang mana kita bahas ni untuk memberi penyelesaian kepada mereka. Dan untuk kita nak tahu lebih lanjut lagi, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita tanyalah orang ahli-ahli ulama yang lebih banyak lagi pengetahuan daripada kita ni, dan mudah-mudahan kita dapat menambahkan lagi ilmu kita. Ataupun kalau kita nak rojak klik kepada kitab-kitab yang kita, kalau kita boleh baca kitab, cubalah kita rojak klik kepada kitab sebagaimana Rawaiul Bayan, Tafsir Ayatul Ahkam, dan juga fatwa-fatwa yang kita baca saat ni, iaitu Al-Fatawa yang dikeluarkan oleh Muhammad Saleh Al-Munajjid saat ni. Dia ada juga fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum kita bacaan. Dan kita tengok dalam kitab-kitab fiqh Al-Bajuri dan sebagainya, dan kitab fiqh As-Sunnah, dan kitab fiqh A'immah Arba'ah, kita boleh rojak belaka dah. Mudah-mudahan dengan kita merojakkan kepada kitab-kitab, kita rojak kepada ulama-ulama ni, dia akan menambah faham lebih banyak lagi kita daripada kita tanya-tanya dan kita gamak-gamak sendiri dah. Kerana hukum-hukum ni kita tak boleh nak gamak sendiri. Dan kita kena rojak klik kepada ulama. Maka saya rasa sudah cukuplah hukum yang berkaitan dengan puasa ataupun hukum yang berkaitan dengan seseorang itu jima' isteri dia pada waktu siang hari bulan Ramadan. Dan insya-Allah jika sekiranya ada lagi hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, insya-Allah saya akan cuba-cuba tengok kitab-kitab ataupun fatwa-fatwa daripada ulama hukum yang berkaitan dengan puasa ni. Dan insya-Allah jika diizin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi masa kepada kita, dan saya akan dikemukakan kepada muslimin muslimat di dalam udara ataupun dalam secara langsung kita, dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat reti, kita sama-sama dapat faham. Dan sikit lagi sebagai penghujungnya, saya ni ingin nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada muslimin muslimat yang mana duduk bersama-sama dengan kita dalam secara langsung ini. Iaitu kita telah pun sampai kepada peringkat perhujungnya dah dalam bulan Ramadan ni, iaitu kita tak berapa hari lagi Ramadan akan tinggal kita. Dan bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, bagi orang yang suka ibadat puasa ni, dia sudah pun berasa duka cita dan sedih kerana apa? Ramadan dah nak tinggal kita dah. Dan maka kita pun boleh kena berasa sayang kepada Ramadan. Kerana Ramadan lepas mari dah ni, kurangnya kita buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kita mensia-siakan
Di siang hari bulan Ramadan pun kita puasa, hanya kita puasa saja, tidak ibadah-ibadah yang lain pun kita tidak memenuhkan di dalam bulan Ramadan seperti baca Quran kita. Nah, berapa banyak yang kita baca Quran dalam bulan Ramadan, berapa banyak dah kita tadarus Al-Quran, berapa banyak dah kita buat amalan sedekah dalam bulan Ramadan. Karena bulan ni adalah satu bulan yang digalakkan kita banyakkan amal ibadah. Sebab itulah orang-orang beriman pada Allah Ta'ala, orang-orang waliullah, orang rapat dengan Allah Ta'ala, mereka sangat-sangat duka cita lah dengan tak berapa hari lagi nak pergi dari bulan Ramadan. Tapi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita masih lagi diberi peluang. Kerana ada tak berapa hari bulan Ramadan, khususnya kita duduk di akhir-akhir hujung-hujung bulan Ramadan ni. Nah, kalau kita nak tengok Nabi kita SAW pada 10 akhir ni, Nabi kita beribadah di dalam bulan Ramadan, khususnya Nabi waktu malam Nabi beriktikaf. Dan kita tengok orang-orang yang alim, orang-orang yang kasih kepada Ramadan, mereka sepenuh 10 hari iktikaf di dalam masjid mereka dalam bulan Ramadan. Kerana untuk nak cari kepada satu malam yang sangat-sangat dinilai oleh Allah SWT, itu malam Al-Qadar, yang mana kalau kita buat amal ibadah dalam bulan Ramadan ni, dalam malam Lailatul Qadar ni, nah, kita akan dapat pahalanya lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan dalam bulan yang lain. Ini adalah hanya ada dalam bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Lailatul Qadar pada tahun ni Allah Ta'ala ambil kita menjadi satu seorang yang letak di dalam malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita sama berusaha, dan insya-Allah dengan kita berusaha Allah Ta'ala akan menyempurnakan usaha kita itu. Maka saya rasa sudah cukuplah untuk kita pertemuan kita pada hari ini dalam rancangan kita. Dan insya-Allah kalaulah diizinkan oleh Allah SWT, kita dapat bertemu lagi pada hari yang akan datang. Untuk hari ini, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.